Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Tachahau. Ada. Waalaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara pengurusi majlis, Saudara William, insya-Allah saya yakin pengundi-pengundi di Selayang akan pilih Saudara William untuk penggal keempat untuk menjadi wakil rakyat, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang hadir dan yang menonton di luar, saya minta maaf lambat sikit sebab malam ini ceramah di Pandan. Jadi sebab saya jarang sangat malam-malam ada di Pandan, selalunya ceramah di luar. Jadi dia agak panjang dan telajak tadi kan. Jadi masa lebih kurang 40 minit dah. Selalunya saya ceramah tempat lain, masa yang diambil untuk kupas itu selalunya sampai 1 jam. Kan? Jadi untuk orang kurang ni kira istimewa sikit, kita berhenti pukul 12.30 malam. Dan kita ini musim pilihan raya memang kena berhenti pukul 12. Dan jadi kalau tidak, tak pasal-pasal William lepas tu kena dibatalkan pencalonan. Tak boleh jadi. Baik. Sekarang yang panas ni banyak benda yang panas lah kan. Saya nak maklumkanlah sahabat-sahabat yang dekat Kuang, yang dekat Selayang, keadaan semasa. Selepas pilihan raya negeri Johor, UMNO tersalah baca sebenarnya keadaan. Dia membaca kemenangan di Melaka, kemudian kemenangan di pilihan raya negeri Johor itu sebagai bukti dan tanda-tanda yang pengundi telah kembali menyokong mereka. Dia ingat dia menang besar di Melaka, kemudian dia menang besar di Johor. Sebab itu dia paksa juga pilihan raya pada masa yang paling tak sesuai sekali dalam sejarah kita. Satu hari di Kuala Lumpur, saya tak tahu tempat lain lah. Satu hari di Lembah Kelang, hujan tak berhenti. Kalau tengok di Shah Alam, di Pandan sendiri tadi, saya rasa dekat sini pun tengok ni. Maksudnya kita dalam tiap-tiap hari, daripada sekarang sehingga ke akhir November, kita berada dalam keadaan yang mesti berjaga-jaga kerana banjir besar boleh berlaku bila-bila masa. Kita dah beritahu kepada UMNO, jangan buat pilihan raya tak adil kepada rakyat. Semasa keseluruhan tumpuan kerajaan dan rakyat mestilah untuk bersedia menghadapi bencana banjir, dia tak dengar, dia buat juga. Itu tunjuk bongkaknya UMNO sebab dia begitu-begitu yakin sekali yang dia akan menang besar dalam pilihan raya. Saya nak beritahu yang menonton, yang hadir, kalau saudara-saudari nak tengok sama ada UMNO yakin atau tidak dalam pilihan raya kali ini, saudara-saudari tengok muka Zaid Hamidi tiap-tiap hari. Saudara-saudari akan nampak riak wajah dia dan pimpinan-pimpinan UMNO Barisan Nasional yang lain. Mereka tahu mereka berada di belakang sekarang. Sekarang ini yang berada di depan, yang boleh menang daripada 80 ke 90 kursi sekarang, ialah Pakatan Harapan dan BN berada di tempat kedua. Saya tahu ramai yang bimbang, penyokong Pakatan Harapan, pengundi biasa bimbang sebab dia tengok ni dia rasa Perikatan Nasional kononnya PAS dan Bersatu nampak besar. Nampak kalau tengok dekat TikTok, nampak banyak sangat sokongan. Padahal kita tahulah TikTok ni kadang-kadang boleh bayar orang, kadang-kadang tak tentu. Sebab itu saya boleh beritahu bahawa Perikatan Nasional
masih lagi berada di tempat ketiga di belakang Pakatan Harapan nombor 1, Barisan Nasional nombor 2 dan Perikatan Nasional agak ke belakang. Jadi mustahil Perikatan Nasional boleh bentuk kerajaan. Jangan bimbang sangat bab itu. Baik. Kalau tengok juga persediaan pilihan raya UMNO Barisan Nasional, saya dah sebut tiap-tiap malam bahawa sepanjang saya bertugas mengendalikan persediaan dan strategi pilihan raya PKR dan juga Pakatan sejak 2010, ini adalah persediaan UMNO Barisan Nasional yang paling cabuk sekali dalam sejarah. Cabuk sebab dia tahu dia berada di belakang. Cabuk sebab duit tak ada. Duit sebab Zahid Hamidi sendiri mengaku. Dekat Bagan Datuk, orang tanya dia, media tanya dia, macam mana ni Datuk Seri, ni kawasan you Presiden UMNO, kalau ikut UMNO diam-diam you bakal Perdana Menteri kalau menang, tapi ni dah 3 hari masuk berkempen, bendera UMNO Barisan Nasional tak naik lagi. Yang naik ialah yang lawan. Pakatan Harapan dah naik, Perikatan Nasional dah naik. Jawapan dia betul, itu mungkin 4-5 kali je yang dia bercakap betul. Yang dijawab pasal bendera dekat Bagan Datuk tu betul. Dia kata, jangan bimbang sangat pasal bendera. Bendera dan bahan kempen ini bukan ukuran sokongan rakyat, sebab yang pasang bendera ni semua kontraktor. Dia memang betul. Kita taklah, korang lah yang pasang. Kan? Tapi kalau Perikatan Nasional, kalau tengok di Kuala Lumpur sampai dia boleh pasang bendera sampai di atas tiang lampu pakai kren, kita semua tahu bahawa itu memang bayar kontraktor. Dan bila Zahid jawab macam itu, maknanya Zahid secara tidak langsung mengaku kali ini masuk pilihan raya, UMNO tidak berduit macam yang pilihan raya yang lepas. Kita tak heran lah. CFO dia, Ketua Pegawai Kewangan dia, sekarang ini ambil cuti rehat tanpa gaji dekat Hotel Kajang. Jadi yang jaga duit dia tak ada. Bila tak ada duit, dia jam. Jadi bayangkan keadaan UMNO kucak-kacir sekarang. Sokongan rakyat makin menurun. Wang tidak semewah dahulu. Sebab itu, saya tahu, rakyat tahu, UMNO pun tahu bahawa dah nak habis seminggu berkempen ini, UMNO makin ke belakang dan makin ke belakang. Baik, Masalah kita ada masalah sedikit lah. Masalah kita ialah bila UMNO ni nampak makin teruk dan sokongan terutamanya daripada pengundi Melayu makin turun tiap-tiap minggu. Saya track tiap-tiap minggu, saya boleh beritahu daripada minggu lepas sampai minggu ini, sokongan Melayu kepada UMNO dah jatuh 5%. Dia jatuh 5%, kalau 5% tiap-tiap minggu, seminggu lagi berkempen ni, kalau UMNO hilang sokongan 5% lagi daripada pengundi Melayu, ruyup UMNO tu, ruyup. Jadi, kalau saya jadi pimpinan UMNO sekarang, aku dah berkira-kira ni, kalau nak kalah ni macam mana ni, apa nak jadi dan sebagainya. Okay. Tapi, ada masalah sedikit. Dalam suasana pimpinan UMNO semakin ditinggalkan oleh orang Melayu tiap-tiap hari, makin jelas bahawa orang Melayu pun insya-Allah tidak akan memberikan undi yang tinggi kepada UMNO. Tak jauh dah tahu undi UMNO, Melayu kepada UMNO ni dengan Pakatan Harapan sekarang tak jauh dah. Lebih kurang sama dah. Berbanding dengan di pilihan raya negeri Johor, bagi setiap seorang yang undi Pakatan Harapan orang Melayu, ada 5 orang yang undi UMNO. Keadaan itu hampir tak berlaku dah. Dia lebih kurang hampir sama dah. Lebih kurang sama kan. Dalam keadaan itu, kesempatan itu diambil oleh Perikatan Nasional PAS dan Bersatu. Saya antara UMNO dengan PAS dan Bersatu ni kan, walau orang kata UMNO ni sakau ke apa semua dah,
paling kurang UMNO tak bajet baik tau. UMNO memang tak sembunyi, dia memang sakau duit. Kita semua tahu. Saya yang kurang selesa sikit ni, aku jaki sikit ni. Kalau dengan PAS, dengan Bersatu ni, cara dia cakap tu macam dia malaikat. Dia ni langsung suci sesuci cucinya. Kalau Muhyiddin cakap tu, macam Muhyiddin ni tak pernah buat salah lah dalam dunia ni dengan orang Melayu, dengan negara kita. Dia duk dabik dada, Muhyiddin duk jaja kata, oh dia jadi mangsa lawan Najib 1MDB sampai kena pecat, seksa. Seolah-olah dia ni lah yang membela melawan rasuah. Muhyiddin lupa, tapi saya tahu rakyat, saudara-saudari semua tak lupa. Masa kita mula-mula persoalkan 1MDB tahun 2011. Mana Muhyiddin? Muhyiddin kat mana masa tu? Masa saya mula-mula dapat surat saman pertama 1MDB 2013. Mana Muhyiddin? Muhyiddin tahun 2014 pun, masa saya dah bising pasal SRC duit pencen, saya pergi ke parlimen, Muhyiddin tak pernah sekali pun ada untuk jawab pasal 1MDB. Tak ada. Muhyiddin hanya mula bercakap pasal 1MDB tahun 2015, masa tu wang semua dah kena sakau, hilang semua dah. Sebab apa? Bukan sebab dia ni anti rasuah ke, bukan sebab dia ni betul-betul sayang bimbang. Sebab masa itu, Muhyiddin pun dah tahu sebenarnya cerita 1MDB ni akan jadi cerita besar. Kalau UMNO tak tangani dengan baik, maka UMNO akan kalah dalam pilihan raya umum 2018. Sebab itu Muhyiddin baru mula-mula bercakap. Kalau tak percaya, pergi semak balik YouTube, pergi semak balik Facebook. Muhyiddin mula bercakap pasal 1MDB ni bila dia bercakap dengan jentera pilihan raya UMNO. Dia beritahu kita ni dalam bahaya ni, boleh kalah ni. Dia bukan soal untuk menjaga amanah wang rakyat. Dia bukan soal ini benda yang akhlak tak baik ni, hilang curi duit ni. Dah. Dia sebab dia takut UMNO kalah. Kalau contohnya tahun 2015, kalau UMNO itu macam dalam PKR sekarang contohnya, Datuk Seri Anwar Presiden, saya timbalan Presiden. Ada benda yang saya rasa pelik sikit atau saya ada pandangan berbeza. Dalam PKR, kalau ada pandangan berbeza, saya sebut, kita bincang, ada yang Datuk Seri Anwar terima, ada yang dia tak terima, tapi perkara itu kita bincangkan tanpa kita ikut bulat-bulat. Bayangkan, kalau 2015 dahulu, UMNO macam itu. Maksudnya Najib ni boleh ditegur. Maksudnya Rosmah ni tak kawal husband dia. Kalau Muhyiddin sebagai timbalan tegur Najib pasal 1MDB ni, kalau 1MDB ni kita tak kawal dengan baik, maka UMNO akan kalah pilihan raya. Katakanlah masa itu 2015, Najib dengar. Dia jawab, dia susun dia, atau Najib letak jawatan berundur. Saya nak tanyalah, yang hadir, yang mendengar, yang kat luar, saudara-saudari ingat Muhyiddin akan keluar UMNO ke? Muhyiddin akan tetap berada dengan UMNO sampai hari ini, saudara-saudari. Dia keluar UMNO tu bukan sebab dia lawan rasuah sangat. Dia keluar UMNO sebab dia tegur dan dia cuba pergelutan kuasa dalam UMNO di antara orang nombor 1 dan nombor 2 pasal 1MDB. Itu pun bukan pasal nak selamatkan wang, tapi pasal nak selamatkan kuasa UMNO yang nak kalah. Kalau 2015 Najib berundur atau Najib terima pandangan, dia tutup semua pasal 1MDB, saya yakin Muhyiddin masih lagi kekal dalam UMNO Barisan Nasional Islam. Sebab dia dah kena kerat, sebab dia dah terpelanting daripada UMNO, barulah dia terhegeh-hegeh keluar buat bersatu cari kita dalam Pakatan Harapan. Saya sebut yang itu sebabnya kerana
Perikatan Nasional sekarang ini dalam keadaan UMNO semakin hilang sokongan, Perikatan Nasional ini makin galak main isu perkauman. Mengalahkan UMNO sendiri. UMNO pun tak macam tu. Kalau tengok kandungan-kandungan kempen daripada Perikatan Nasional, daripada PAS, daripada Bersatu, saya sepanjang saya mengendalikan pilihan raya untuk PKR dan Pakatan, saya tak pernah tengok begitu kotor dan jijiknya kandungan-kandungan yang disebarkan. Masuk WhatsApp, keluar Facebook, betul-betul perkauman saudara-saudari. Sebab Perikatan Nasional tahu yang berdua kuat di atas ini yang menjadi pilihan pertama dan kedua rakyat adalah Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Bersatu Parti Serpihan UMNO, sokongan banyak bergantung kepada PAS, tapi itu pun masih lagi di tempat ketiga di kalangan orang Melayu. Jadi untuk curi undi UMNO, macam mana dia buat? Dia jadi lebih perkauman daripada UMNO setakat ini. Sebab itu, ni orang PAS sekarang ni, kalau apa nama ni, saudara-saudari pergi tengok Facebook lah, Twitter ke media sosial ni kan. Saya sejak 3-4 hari ni, saya dah dapat pahala kering berbakul-bakul dah. Keseluruhan Macai dan Walaun PAS ni, kerja dia maki hamun saya, apa yang dia tak kata untuk menghina saya secara peribadi. Bayangkan, Menteri Besar Kedah, dia Menteri Besar tau. Saya tanya benda yang mudah. Saya tanya, Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Kementerian Alam Sekitar dan Air. Dia bertanggungjawab kepada perkara yang paling penting untuk rakyat Malaysia sekarang, iaitu banjir. Dia tak sedar tau, dia jadi menteri, dia tak sedar. Dia adalah menteri yang paling penting demi kebajikan rakyat sekarang kerana dia jaga banjir. Dahlah tahun lepas, masa Nurul Izzah tanya dalam parlimen, isu di bawah, orang duk tanya semua tentang apakah persediaan negara kita untuk menghadapi banjir kerana perubahan cuaca yang ketara di seluruh dunia. Tak ada lagi menteri dalam dunia ini yang confident dia macam Tuan Ibrahim. Masuk parlimen dengan confident dia jawab, oh Malaysia tidak terkesan dengan perubahan cuaca. Tak sampai 3 bulan, habis tenggelam. Shah Alam semua habis tenggelam. Dia sebenarnya, PAS duk marah kat saya ni. Oh raja fitnah lah semua, segala-galanya. Tak apalah. Dapat pahala kering. Saya okey je. Daripada tahun 2010 lagi, orang UMNO dulu duk maki aku raja fitnah. Macam-macam dia kata. Apa yang dia tak hina. Tapi rekodnya saudara-saudari, setiap skandal yang saya bawa, tak ada satu pun lagi yang tersasar, saudara-saudari. Semua tepat kena atas batang hidung. Semua menteri yang saya tunjuk atas batang hidung, saudara-saudari, sebahagian besarnya sudah bersara. Ada seorang yang paling besar masuk penjara, saudara-saudari. Sebab itu kalau saya bawa, tak adanya lah aku saja nak kata-kata ke orang gitu-gitu gini. Ada ramai orang tiap-tiap hari bawa kes rasuah, suruh dedah gini-gini. Saya dalam rekod saya berkhidmat sebagai hamba kepada rakyat. Tolong jaga duit rakyat. Saya hanya bawa kalau saya tahu isu dan skandal itu terlalu besar. Yang akan ada kesan yang cukup panjang. Bukan saja wang itu besar, tapi projek dan kesan itu terlalu besar kepada rakyat. Sebab itu saya kejar lembu dulu. Sebab apa? Tahun 2011 lagi saya kata, kalau kamu ambil peruntukan kerajaan, bagi kepada kroni, akhirnya kamu alihkan peruntukan daripada rakyat yang sepatutnya jaga lembu, ternak haiwan, jaga sayur. Akhirnya lama-lama kita tak cukup makanan. 11 tahun lepas. Sekarang saudara-saudari, saya tak payah ulang. Semua orang faham
kita ada masalah dengan soal bekalan makanan kita. Sebab itu, perkara yang kita paling ingati daripada 33 bulan UMNO PAS Bersatu berkuasa, kita ada krisis nasional, krisis telur. Saya dah cakap 11 tahun lepas, duit bagi kat petani, bagi kat budak-budak, biar seorang pelihara 1000 lembu. Kalau kita buat daripada dulu, tak ada dah masalah kita ada sekarang. Soal lembu. Sama juga soal tabung haji. Saya pergi kejar tabung haji sebab tabung haji ni tabung untuk orang miskin. Ramai gila yang pakcik-makcik kat kampung yang menabung RM50, dah lah tunggu nak pergi haji 20 tahun. Sebelum dia boleh masuk senarai, dia kena cukup RM10,000 dulu. Dah kalau dia menabung 50, yang jaga tabung haji sakau duit, sampai mati dia tak pergi haji. Terbukti sedari-sedari. Dah jadi. Saya bising pasal 1MDB, pasal SRC duit pencen. Saya tak payah sebut lah. Tak percaya, pergi Kajang. Tengok Najib ada kat dalam tu. Sekarang dah kurus pun dia. Saya bising pasal kapal LCS. Sebab kita tahu bukan saja duit sampai 6, 7, 8 bilion ni hilang. Bayangkan kita, kalau kita anak kita, adik-beradik kita, jadi tentera laut. Saya tak pernah lah jadi tentera, ya tak? Tapi saya minat membaca mengenai ketenteraan. Semua perang-perang besar dalam dunia ni saya dah baca dah. Tugas pertama general menyusun bala tentera ialah memastikan pelurunya cukup, senjatanya cukup, kereta kebal cukup. Kerana kita nak hantar anak-anak muda kita mati berperang untuk kita. Paling kurang bukan saja kita lengkapkan dia dengan senjata supaya dia boleh pertahankan diri, tapi kita kena yakinkan dia bahawa dia boleh menang. Dia ada rasa bangga mempertahankan negara. Sebab itu bila kapal tak siap-siap, kali terakhir negara ada kapal, tahun bila? 20 tahun, 30 tahun lepas, kapal buruk semua tak jalan. Kalau anak kita jadi dalam tentera laut, apa perasaan anak kita? Tak pernah tanya ke? Dia nak cerita pun malu. Itu tak campur lagi soal naik pangkat. Kalau kita jadi tentera laut, untuk naik pangkat, kita kena habiskan masa sekian-sekian di laut, atas kapal perang. Cukup syarat masa sekian-sekian, baru boleh dipertimbangkan untuk naik pangkat. Dah kapal tak ada, dia nak ada kat laut mana? Jadi naik pangkat pun tak boleh. Jadi bayangkan tentera laut. Siapa yang pernah suarakan benda ni? Sebab itu saya fokus pasal kapal. Dan sekarang saudara-saudari, saya tunjuk kat batang hidung Tuan Ibrahim Tuan Man. Bukan sebab dia PAS. Bukan sebab aku tak heran lah nak kerja orang PAS ni, tak adalah. Sepatutnya rekodnya, kalau tengok rekod saya, kau tak buat salah, aku tak kacau. Haji Hadi meraung tiap-tiap hari, apa jenis binatang dia tak sebut, saya tak pernah sentuh dia. Sebab jawatan dia ialah jawatan yang makan gaji buta, tak ada kesan kepada rakyat. Penasihat. Masuk pejabat pun tak apa, tak masuk pejabat pun tak apa, makan gaji buta pun tak apa, tak ada kesan kepada rakyat. Ada pun tak ada, tak apa, tak ada pun tak apa. Tapi ditakdirkan, menteri yang jaga kementerian yang paling penting untuk rakyat kita, bukan saja sekarang, untuk 4-5 tahun akan datang ini, menterinya itu kebetulan datang daripada PAS. Dia tak sedar semua ni, bahawa Kementerian Alam Sekitar dan Air paling penting sebab banjir adalah ancaman negara yang paling penting. Soal orang mati itu satu hal. Bayangkan kalau tiap-tiap tahun, tiap-tiap tahun sampai 5 tahun akan datang ni, mari saja banjir, 200,000 buah rumah musnah. Mari saja banjir, sana kena tutup, sini kena tutup, ada orang mati. Saudara-saudari, setiap kali banjir mari, tenggelam rumah, kerajaan okeylah pergi tunjuk gambar, ambil selfie. Yang mangsa rumah itu, bukan saja dia dah hilang 2-3 minggu soal kerja, soal pendapatan, dia hilang rumah.
Berapa banyak wang yang dia nak belanjakan tiap-tiap tahun cuci rumah. Rabut hilang. Elektrik hilang. Kelaparan. Takkan kita nak jadi tiap-tiap tahun macam itu. Sebab itu persediaan kita mengenai banjir. Termasuklah mengenai projek-projek tebatan banjir di seluruh negara. Ini adalah projek yang paling penting untuk rakyat kita sekarang. Supaya kita lebih bersedia, supaya kalau kita kena bertahan dengan banjir yang besar ini, paling kurang 1-2 tahun saja lagi dah. Lepas itu kita dah okey dah. Tambah pula, peruntukan untuk projek banjir ini peruntukan yang paling besar sekali. Satu projek 2 bilion. Satu projek 1 bilion. Dan di mana-mana kena buat ni. Sana pun kena buat tebatan banjir, sini kena buat. Maksudnya dalam 1, 2, 3 tahun ini kita akan berbelanja puluh bilion untuk tebatan banjir. Baik Itu jadi masalah besar. Satu, kita perlukan projek tebatan-tebatan banjir ini dilaksanakan dengan cukup baik, tak jadi projek sakit, siap tepat pada masanya dan berfungsi supaya dia boleh menyelesaikan dan mengurangkan masalah banjir. Nombor 1. Nombor 2, oleh kerana peruntukan wang rakyatnya itu cukup besar. Setiap 1 sen yang kita masukkan ke dalam projek tebatan banjir yang duk diluluskan ni. Separuh mati lulus banjir ni kan. Setiap 1 sen itu adalah 1 sen yang diambil daripada sekolah. Yang diambil daripada peruntukan hospital. Yang diambil daripada beasiswa. Jadi kita nak pastikan kalau kita kena berbelanja untuk projek tebatan banjir ini, kau jangan jadi lubuk buat duit lah. Mentang-mentang negara banjir, mentang-mentang kau boleh cakap, kita perlukan bersedia untuk banjir. Ada malaon-malaon yang gunakan kesempatan itu untuk sakau duit. Atas alasan ini projek banjir. Baik. Jadi Tuan Ibrahim Tuan Man. Orang yang duk maki saya dalam PAS. Sanusi, dia tak boleh jawab bila saya tanya semua ni. Dia berceramah, dia maki sifat fizikal saya. Mulut sengit lah, gigi macam inilah. Paling kurang, aku lagi handsome daripada Sanusi lah. Ya, kalau yang nak komplain pasal rupa bentuk saya ni Hans Isaac, aku faham lah. Ini yang nak komplainnya Sanusi. Saya tahulah Sanusi ni terlebih confident, perut boroi, teteknya semua, tapi buka baju depan semua orang. Fahamlah. Tapi jangan alih isu. Isunya ialah kebetulan menteri yang jaga projek yang paling besar ialah menteri daripada PAS. Jadi saya dah sebut kenapa bagi projek-projek besar ini kepada satu syarikat yang semua orang dah tahu dah, baik dalam jabatan-jabatan kerajaan, baik dalam industri pembinaan, bahawa syarikat Mangkubumi ini kroni besar. Semua dia dapat. Mangkubumi itu yang ada nama dia. Ada syarikat yang tak ada nama dia, semua 3-4 biji ni semua berkait dengan dia. Kalau buat tender terhad pun, masuk 4-5, banyak tu yang berkaitan dengan dia. Orang Melayu yang dalam industri pembinaan semua tahu bahawa ini geng-geng kartel ni yang bolot projek. Saya tanya sebab dia dah dapat projek di tempat-tempat lain, di bawah kementerian, baik JKR ke, baik Jabatan Pembentungan ke, projek yang dekat Ipoh sampai sekarang tak siap-siap, saudara. Daripada 2016. Jadi saya tanya, kenapa kamu dah tahu rekod macam ini? Syarikat ini kamu dah tahu adalah penasihat kelab Satu Putera Malaysia. Rapat dengan Aziz Rahim. Masuk kes tahun 2019. Pindahkan 139 juta ringgit kepada Aziz Rahim. Kamu dah tahu semua ni, kenapa kamu bagi lagi? Baik Dia tak boleh jawab. Jadi dengan mudah saja pimpinan PAS beritahu ini semua fitnah Rafizi.
Oh mudahnya lah kau jawab. Aku tanya betul-betul kau jawab lah. Akhirnya, bila dia jawab, ini semua fitnah Rafizi, budak-budak dekat social media, kutuk dia tiap-tiap hari. Alah, saman lah. Kalau berani, saman lah. Hari ni, orang PAS semua ni, dah beraya satu Malaysia seolah-olah dia dah menang pilihan raya. Sebab hari ini, peguam daripada Tuan Ibrahim Tuan Man, hantar demand letter. Itu lawyer saya tu ada tu. William nak ambil kes ni ke nak bagi kat orang lain? Dia baru hantar demand letter. Dia punya kecoh bising tu, macam dia dah menang pilihan raya. Sebabnya kebanyakan yang menyokong PAS dan PN ni tak faham proses undang-undang. Hantar demand letter tu belum saman pun lagi. Baru hantar surat merisik bertunang pun belum lagi. Saya sepanjang 10-11 tahun yang lepas, berapa banyak saya dapat demand letter, hantar saja demand letter, tapi lepas peguam saya jawab, dia tak terus saman. Lebih separuh daripada demand letter yang hantar kat saya, bila saya jawab, dia tak sambung ke mahkamah, sebab dia tahu masuk mahkamah sia-sia, aku menang. Jadi, jangan bimbang. Kepada geng-geng PAS, ada satu malam untuk senyum lebar masa tidur. Telinga ke telinga. Esok, saya panggil sidang media pukul 10 pagi. Mulai esok, korang boleh menangis ramai-ramai. Sebab bila saya sebut, saya tak pernah bawa kes tanpa ada bukti dokumen. Saya tak pernah. Macam saya sebut, saya tahu dosa fitnah. Saya tahu apa, saya lagi takut ke Allah daripada semua ni. Korang maki aku ni, aku tak peduli pun. Saya tahu kalau salah sebut, tipu, maka balasan itu besar. Yang itu saya lagi takut. Saya hanya bawa sesuatu skandal kepada pengetahuan rakyat apabila saya ada bukti dokumen yang telah membuktikan, dan apabila skandal itu jumlahnya besar dan ada kesan yang panjang kepada rakyat, macam kes Tebatan Banjir ini. Jadi, yang menonton, yang tengok semua, esok 10 pagi, korang tengok ramai-ramai. Aku akan tunjukkan bukti jelas. Saya akan jawab surat saya, surat daripada Tuan Ibrahim Tuan Man, dan selepas saya jawab, sila saman saya betul-betul di mahkamah. Saya nak masuk mahkamah supaya saya nak dapat duit daripada PAS pula lepas ini. PAS belum ini hebat sangat. Sama-sama geng dia. Saman Clare Castle. Konon saman di UK. Senyap-senyap belakang bayar 1.4 juta untuk selesaikan kes di luar mahkamah. Saya tak minta 1.4 juta lah. 1 juta pun cukup lah. Jadi, esok saya tunjuk bukti. Esok juga, bukan William lah. William bertanding. Saya akan minta peguam yang lain. Kita akan jawab surat demand letter itu. Selepas saya jawab, sila saman saya di mahkamah. Saya nak jumpa di mahkamah. Supaya biar mahkamah menentukan bahawa yang saya sebut itu bukan fitnah. Yang saya sebut itu berdasarkan nas undang-undang dan memang tugas seorang pemimpin kanan, mana parti politik, untuk bawa isu-isu yang melibatkan kepentingan dan wang rakyat macam itu. Jadi, orang PAS yang menonton, Sanusi yang menonton, korang boleh gelak. Menangis lepas ini padan muka. Jadi, saya nak tutup begini. Sebab sekarang dah 11.56, ini musim pilihan raya, dia tak boleh terlajak daripada pukul 12. Nanti tak pasal-pasal pula William kalah kan. Kena dibatalkan pencalonan. Orang PAS terasa selama ini saya tumpukan kepada UMNO. Sebab apa? Sebab UMNO itu menteri yang diberi amanah. Dia yang pegang amanah itu, maka kita kena tengok dia. Sebagai pembangkang, kita tengok dia, kerja dia macam mana, amanah dia macam mana dan sebagainya. PAS, bersatu, kamu nak jadi kerajaan. Maka kamu kena bersedia untuk diselak dan disemak satu-satu. Yang paling penting begini,
Saya harap Tuan Ibrahim, saya nak bagi nasihat kepada Tuan Ibrahim dan juga kawan-kawan dalam PAS. Selama ini kamu ingat, jadi ahli politik ini untuk jadi menteri ini keistimewaan hebat, semua orang sujud dan sayang, gaji puluh-puluh ribu. Kamu tak pernah fikir bahawa setiap satu langkah dan tindakan yang seorang menteri buat, apatah lagi untuk kementerian yang cukup penting seperti KASA sekarang ni, Kementerian Alam Sekitar dan Air. Setiap satu tindakan kamu itu, risiko dosanya cukup besar. Kalaupun kamu tak ambil duit tapi kamu lalai, kena juga. Kalaupun kamu tak ambil duit tapi kamu tak cerdik sehingga keputusan itu kamu kena tipu, kamu akan menjawab. Kalaupun kamu tak ambil duit, kalaupun kamu cuba, tapi kamu tak cukup cuba dan agak malas sehingga ada masalah, sehingga wang yang sepatutnya digunakan untuk tolong orang tak sampai, kamu kena jawab. Sebab itu saya minta supaya Tuan Ibrahim, ni Taqiyuddin semua yang PAS, yang Perikatan Nasional, yang duk kata, pilih kami kerana kami Melayu bersih, bukan rasuah. Esok saya tunjuk bukti, saya nak tengok macam mana dia orang jawab. Sebabnya, jadi menteri ini tugasnya cukup berat. Bukan saja kamu kena jaga duit, kamu kena perhati dan teliti setiap satu. Sebab itu daripada dulu kalau saya kritik PAS, sebab saya tak yakin PAS boleh menjadi pentadbir yang baik. Sebab dia dah tadbir Kelantan sampai 7-8 penggal saudara-saudari. Hutang tiap-tiap tahun tak boleh bayar sampai sekarang. Keadaan di Kelantan tak berubah. Dan sekarang ini bila dia jaga kementerian-kementerian penting, sekarang sudah ada bukti. Walaupun dia rasa dia baik, walaupun dia rasa suci, akhirnya rakyat boleh menilai. Semasa kamu jadi menteri di kementerian itu, banyak projek-projek itu kena sakau. Kamu boleh saja bagi alasan macam-macam, ana tak tahu, ana puas hati, ana itu dan ana ini. Akhirnya tanggungjawab dan amanah itu adalah amanah kamu. Kamu kena jawab dengan rakyat dan kamu kena jawab dalam kubur nanti. Jadi tepat pukul 12.30 malam, insya-Allah esok bangun pagi-pagi, tunggu pukul 10. Tunggu pukul 10, saya jawab dan saya harap saudara-saudari boleh tolong sampaikan juga kepada yang semua, jangan termakan dengan permainan perkauman PAS dan Bersatu. Kononnya mereka kerajaan yang suci, bersih, Melayu, tak ada Cina semua. Kita dah tengok rekod 33 bulan di bawah mereka, banyak projek kena sakau. Menteri UMNO pun macam itu, yang di bawah Menteri PAS pun macam itu juga. Jadi, dengan itu pukul 12 betul-betul, saya kena tutup, minta makcik-pakcik exercise sikit malam-malam. Saya sebut kita, saudara-saudari kena sebut boleh. Supaya kita ada dalam 7-8 hari ini, kita yakin ini peluang terbaik kita untuk tukar kerajaan dan perbaiki balik segala masalah yang kita ada. Okey? Kita. Jadi terima kasih banyak-banyak orang Kuang. Sekian. Nandri Vanakam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.